Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pantry Gelap, bukan Kongsi Gelap. Jadi hari ni kita ada Koyak Podcast yang ke-31. Yes, kita punya Koyak Podcast dah ke-31 dah, Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, ayo aku perkenalkan dulu siapa guest kita. Yang pertama kita ada Kai Lori. What's up guys? Kai the house. Yes, itu dah Kai Lori. Dan seterusnya kita ada Lokman Bulu. Yo, what's up bro? Kali ni aku yang kedua. Yes, biasanya Lokman dia akan jadi yang terakhir. Tapi kali ni yang terakhir kita ada Acik Pinky. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, so transition. Alright. Okay, so selamat datang kepada siapa yang baru sampai ke channel kita orang. Mungkin kau boleh tekan butang subscribe. Kalau kau suka video ni, kau boleh tekan butang like. Kalau kau tak suka, kau boleh tekan butang dislike lah. So untuk pengetahuan semua, kita orang ni adalah OKU Pelihatan Orang Buta. Dan kita orang ni semua ialah macam member-member, geng-geng, satu geng. Kita buat satu YouTube channel ni lah. Okay, so hari ni kita nak sembang pasal Braille. Okay, apa benda Braille ni kan? Function ke Braille ni untuk orang buta? So kita akan sembang pasal benda ni, ataupun benda yang seangkatan dengan Braille lah kiranya kan. So, siapa yang tak kenal Braille kan? Tapi Dah lama mati je. tak silap aku Louis Braille. Ya. Nama Ya, dia Louis betul. Braille. So sebelum ni pun kita orang ada juga buat podcast tentang teknologi orang buta, tapi tak perlu sebab rasanya kita orang memang agak fake juga waktu tu. Memang fake. Aku tak boleh nak tipu benda tu. Memang kita orang fake waktu tu. Rasa macam baru-baru lagi waktu tu dulu. Sekarang ni kita orang rasa kita nak lepak-lepak, nak santai. So benda pun kita tak censored. Mungkin ada carut-carutan juga kat sini. So kalau korang rasa tak selesa, mungkin korang boleh tekan butang dislike lah. Tapi ini adalah kita orang, ni gaya macam kita orang lepak kat kedai kopi. Macam ni lah kan. So yeah. So tapi jangan judge kita orang. Kita orang mencarut ni tak semestinya semua orang buta pun mencarut lah. Alright, so aku nak start dulu dengan Braille ni kan. Memang Braille ni, aku rasa semua kat sini belajar Braille kot. Kai kau belajar Braille ke Kai? Belajar. Oh, kau belajar Braille kat? Tapi tak bahaya sangat. Tapi tak mahir lah. Tapi tak silap aku, kalau Kai punya part, dia ada special sikit lah. Tak apa, lagi kan kita pergi kat Kai. Tapi aku nak start dulu dengan cerita aku. Aku dulu rasanya aku Acik dengan Lokman, dengan ada yang lain jugalah. Kita orang ada masuk satu pusat pemulihan ni dekat Ipoh, kat Kita Valley. Okay, korang boleh dengar, itu screen leader Lokman. So Jelas ni. Tak dengar ni. Ni Itulah. aku malah kan. tak apa. Pakai beri. Betul lah, kau kena pakai Braille tu. Tak faham macam apa. Pakai beri. So aku teruskan Boleh. Okey. Alright, so kiranya waktu tu pusat pemulihan ni dia ada banyak course tau. Okay, in case kalau korang pelihatan dan korang tak tahu pun yang ada kursus ni, tanya dekat tempat ni ada kursus yang disediakan. Aku rasa semua orang ambil sama, kursus yang basic, iaitu ada kursus Braille. Okay, belajar Braille lah, basic. Okay, daripada A to Z. Lepas tu Quran Braille, sama juga A to Z. And then ada komputer. Apa dah A to Z. Matematik. Bukan A to Z lah maksud aku. A to Z tu maksudnya aku daripada mula sampai habis lah. Jawi lah. Yes. Yang Jawi. Itu maksud aku. Alah, Kemon. Jawi ada sebaya lah. So jadi kiranya ada komputer juga, ada DLS, Daily Living Skills, macam mana korang nak hidup kan, kiranya kan. Macam mana nak lipat baju, nak masak baik. Aku menggeletar juga waktu tu. Nak masak. Aku masak paprik ayam kot masa tu. Ingat kaleng-kaleng ke? Tu lah. Aku waktu nampak pun aku tak masak. Yang potong ni lah, potong lengkuas dia masa tu. Potong lengkuas dia, lain orang boleh buat lah. Aku yang kena buat tu kan. Ya. Okay, kelas Braille ni kita orang belajar memang first tu ada seorang cikgu lah yang ajar. Shout out to Even. Yes. Cikgu berilah kita orang dulu. Betul. Okay. Sebab
kita orang pun selalu bully juga cikgu tu. So Betul. tapi cikgu tu sporting, so kiranya korang tak ada stress pun. Memang belajar dalam environment yang aku rasa boleh kata stressless lah. Waktu tu Tapi Fendi stress tau belajar braille. Fendi agak stress lah. Dia okay, so kat sini aku rasa start conversation lah. Mungkin Kai mungkin dia tak ada kat dalam tempat tu, tempat belajar tu. Kau masuk buat benda cerita aku tahu boleh tak? Tak tahu apa ni. Yelah, so sebab tu aku ceritakan ni. So kiranya braille ni waktu aku first belajar, okay, untuk pengenalan semua, aku ada diabetes. So tangan aku, hujung badan aku dia agak tak terasa sangat lah. Ada rasa, cuma tak ada rasa efektif orang ramai. So kalau aku raba, aku tak apa nak tahu. Tapi Alhamdulillah aku still boleh raba jugalah. Faham? So braille ni mula-mula serius susah gila nak mampu. Itu daripada perspektif aku lah. Memang subjek yang aku paling benci adalah braille. Serius kata. Memang susah tu. Tapi aku rasa mesti kau ada ni kan, tengok pakai mata kan. Titik-titik dia. Tak juga. Serius lah. Tak, aku tak tengok sebab aku tak nampak pakai mata. Tak nampak. Fendi pun tengok pakai mata. Itu aku tak pasti. Fendi lagi lecet daripada kau lah. Tak adalah. Kalau aku rasa kalau pakai mata ni sebenarnya memang tak apa nak elok lah. Aku pun ada tengok juga ada beberapa cikgu normal yang braille, dia guna mata. So bagi aku dia tak apa nak okey. Aku rasa memang mata kan makin teruk kot, tengok benda kecil kot. Ya, betul. So memang aku rasa waktu tu aku braille ni untuk pengetahuan korang dia ada contraction now. So contraction ni contoh SE dia ada braille dia tersendiri. Dia punya susunan dia tersendiri. Dia ada ME kan. ME pun dia ada susunan dia tersendiri. Aku tak ingat sangat, tapi aku ingat juga lah. NG dia ada susunan dia tersendiri. So korang kena ingat dia punya contraction dia, ataupun apa dalam bahasa Melayu contraction? Singkatan. Sebab aku nak cakap kependekan tadi. Tapi boleh lah juga. So itu point of view aku lah. Memang agak susah. Waktu tu aku ada belajar English. Sebab aku waktu tu poyo sikit nak try juga lain benda yang lain. Tapi yelah, aku memang minat English waktu tu. So aku bercakap English ni sebenarnya lagi senang daripada BM untuk hafal. Sebab BM punya singkatan berbapak banyak siap. Seriously. So bagi pendapat aku, ini daripada first aku cakap braille susah. Serius susah. Kalau daripada kau kan macam mana? Sebab kau tak ada daripada Kita Valley ke apa ke kan? So kau macam mana? At the first memang kata mula tu aku ingat kacang lah. Sebab A, B, C sampai Z dah masuk dalam contraction tu. Kacang tak tahu ni aku bagilah dia. Shout out dia sikit. Alah aku ni. Lepas masuk contraction tu macam bau jahanam lah kalau tak. Aku rasa memang kata teruk gila lah. Bila masuk kata tu macam boleh terima akal lagi tau. Yang KH, ME, NG apa semua tu. AN, AM apa semua tu boleh terima akal lagi. Sampai paling bila aku dah jam tu, bila ada titik 5, 6, 5, 4, 5, 6. Lepas tu dengan huruf lain, di perkataan lain. Kau ingat tak? Itu tu aku jam. Betul. Nak kena hafal yang tu. Satu kita bila single huruf jadi perkataan lain. Macam A atau atau kan. Apa dia? Aku tak ingat. A atau kan. Tapi bahawa betul lah. Dan dia pun ada apa ke dia, satu perkataan tu dia ada short form juga sendiri kan, yang perkataan yang selalu guna. So entah, aku memang banyak. Aku skeptikal juga sebenarnya dengan braille ni sebenarnya. Nanti aku beritahu lah sebab apa aku rasa braille ni agak bagi disadvantage lah untuk you penglihatan. Tapi sabar dulu, relax dulu. So tapi kan kau kan, aku rasa kau ada masuk kelas Quran braille kan. So macam mana kalau kau punya ada masuk. Kalau Quran braille pun dia untuk kita belajar Quran braille, dia more lagi mudah untuk faham tajwid. Tapi aku tak belajar pun. Sebab aku tinggal banyak. So macam dia memang kata untuk orang buta ni better belajar braille lah daripada kau tinggalkan buta saja. Betul.
Tapi macam untuk adult blind, dia akan take time yang banyak gila. Sebab kau daripada nampak nak pindah, payah lah. Tapi seboleh-bolehnya belajar lah benda tu. Benda tu memang berguna sangat-sangat. Dan kau akan jumpa keburukan dia satu hari nanti. Dah Macam dapat kau cakap, keburukan tu. Saya cakap yang bila belajar braille kan, blind ni lebih faham tajuk. Sebab kalau yang sighted yang celik, dia kalau Quran kan dia dah ada macam, kalau Tanda-tanda. yang mana tanda-tanda dia kan, macam braille kita kena tahu sendiri lah dia punya. Bila contoh lah apa, nun mati bertemu dengan huruf ni kan, apa hukum dia. Jadi itulah aku setuju lah macam kau cakap, memang akan lebih faham tajuk dia. Itulah. Acik jangan duk pegang-pegang mikrofon tu. Kita orang dengar. Oh, dengar. Orang dengar. Okey. Cuma Right. cuma Braille ni satu je lah. Bila daripada hang nampak kan, tiba-tiba hang tak nampak. Dia bagi aku masalah yang paling besar. Aku belajar Braille ni, menghafal tu insyaAllah okey, boleh lah menghafal tu. Tapi nak meraba tu lah. Tu yang paling Yeah. sampai bayangkan kita orang beli bedak, kita orang beli lotion untuk lembutkan jari-jari kita orang ni untuk nak sentuh tu lah. Benda ni kan. Sebab dia macam ni tau, kalau korang tak faham Braille ni, dia macam ibarat macam satu petak. Dalam petak tu ada dot tau. Dot 3 kanan, 3 kiri. Dan setiap satu dot tu mewakili huruf lah. Contoh macam dot pertama A, dot 1 dengan dot 2 B, C aku tak ingat lah. C macam mana 1-4. dot C 1-4. So kau kena raba satu-satu lah. Bayangkan lah nak sentuh, rasa pelan-pelan. Yang tu susah tu. Serius stres. Betul. Dan aku rasa kalau mula-mula mula-mula nak belajar Braille ni, memang kau kena hafal dulu. Betul cakap. Memang cakap Cik Mak tu kau kena hafal. Tapi part menghafal tu aku rasa memang banyak juga kau nak hafal. Part paling susah adalah bila kau nak meraba. Dan kau nak meraba tu continuously. Telan. Sebab apa tau? Sebab kau bila kau dah hafal, so automatic kau kena buat kan. Kau kena tap apa tu? Braille tu kan. Bila kau salah satu dot je, dah jadi lain lah maksud dia. Contoh nak eja ayam, AYAAM, tiba-tiba dekat Y tu kau tersalah satu dot, dah jadi huruf lain lah. Ataupun dah tak ada maksud apa. Betul. Tu payah kat situ lah. Kalau typo tu tak tahulah macam mana. And then kalau macam typo kalau kau tersilap kan, kau nak patah balik macam mana siap? Boleh. Kau kena padam. Kena padam tapi tak connect lah. Tekan balik. Dia macam kau tengah tulis tapi kau guna pemadam yang ni untuk orang normal pemadam warna biru tu kau guna. Kan ada warna putih dengan warna biru yang pemadam untuk pen tu. Macam tu. Yang warna biru tu boleh koyak kertas. Yalah. Sama macam Braille kan. Dia ada kesan lah kiranya. Ada bekas. So memang tak apa nak efektif. Tapi bagi pendapat aku lah, ini aku punya pendapat aku, Braille kalau dari segi Quran Braille aku rasa ada function lah. Sebab kalau tak macam mana kita nak baca Quran kan, betul tak? Takkan kita nak dengar dan kita follow. Aku rasa yang tu agak susah sikit. Tapi ikut cara masing-masing lah. Aku rasa Quran Braille masih lagi ada tempat dia. Cuma Braille, kalau kau mana, aku tanya soalan susah kat Man. Kalau kau mana Braille kan, kau rasa macam ni ada tempat tak sekarang ni waktu 2021? Aku rasa macam dah kurang kat. Sebab aku sendiri pun ni pun tu hilang. Bagus. Man? Halo? Okay lah, aku jawab soalan tu. Dia jawab. Alright. Aku rasa lah, kalau untuk tahu apa sama tak dengan Lokman, tapi bagi aku rasa dia ada tempat tapi bukan untuk semua orang buta. So, tapi kiranya macam dekat mana tu tempat tu? Kalau yang tempat dia macam orang yang jenis macam apa, kiranya orang yang buat pengacaraan,
Orang macam orang yang nak buat live, orang nak buat benda tu. Hmm. Kau rasa kau perlukan benda tu. Betul-betul aku Takkanlah kau nak guna handphone recorder, kau nak dengar satu, kau nak slide untuk dapatkan kau punya note-note tu semua. Dalam nota pun nak penting bagi aku untuk benda tu. Dan satu lagi katakan sebabkan braille lah, kalau kau tak belajar braille, kau hanya guna screen reader, benda tu macam mana, kalau kau nak menulis balik dekat handphone, kemungkinan besar kau akan typo dan kau tak tahu macam nak mengeja. Kau nampak kat situ? Betul. Ya. Ada balik. Fajar Man, kau jawab balik. Tak tahu dia memang Tapi bagi personal aku Quran Braille tu wow, amazing lah, susah dah. Betul tu. Dan aku rasa memang Quran Braille ni memang perlu ada dan memang perlu, aku kata macam mana, sentiasa perlu dikembangkan dan diperluaskan lagi lah untuk OKU Pelihatan. Dan ada je NGO-NGO yang sediakan Quran Braille secara percuma. Dan tapi satu kekurangannya, Quran Braille ni dia agak tebal lah. Sangat jilid tu. Yeah. sangat tebal. Dah 6 jilid kot. Oh 6. Cuma kadang yang jadi problem kan, bila dot dekat kan tebal sangat kan, bila tebal sangat, bila kau macam mana cakap, tertekan ke apa, dot tu akan tenggelam tau. Ya. Pakai kertas biasa pakai kan. Nanti kau kena cari balik, ni huruf apa ni, tenggelam, sini tenggelam, sana tenggelam. So lebih baik kau hafal. Bila kau dah hafal, kayaknya macam sebenarnya dia macam mana benda ni, bila kau dah biasa baca, kau akan tahu kesilapan tulisan tu. Itu sebenarnya. Macam typo lah kan. Betul. Kalau typo. Macam kalau geng Peter Gelap ni, kita orang dah biasa dengan typo daripada Lin. Okay. Shout out to Lin Kura-Kura. Dia selalu typo. Kita orang dah biasa, kita orang dah biasa, tapi kita orang masih lagi tak faham. Yang kita nak baca pun. Susah tu dia. Okay. Lari tu. Mungkin Lin boleh guna voice message lah. Tapi macam typo. Okay, typo. Ada juga you Pelihatan yang memang almost sepenuhnya memang bergantung dekat Braille, tapi dia tak hafal ejaan tu kan. Korang faham apa yang aku cuba sampaikan? Contoh macam sebab dia orang terlalu bergantung pada contractions kan, singkatan. So dia orang tak tahu ejaan macam mana. So contohlah ejaan apa benda, macam mana nak bagi contoh? Nescafe. Nescafe. Tak, Nescafe tu lain. Tampar. Benda-benda yang ada yang ada singkatan. AN ada. AM ada. AN, KAN. So benda ni yang buat dia orang confuse, and then dia orang macam ejaan untuk tu nampak macam dia orang typo, tapi sebenarnya dia orang tak reti nak eja. Tapi bukan salah dia orang lah. Ini memang sistem memang kontra kepada Braille yang ada sekarang ni lah. Tak boleh nak dielakkan. Tapi itulah, depends kepada orang jugalah sebenarnya. Ada orang dia dapat tahu ejaan tu walaupun dia gunakan Braille. So aku tak nak katakan kepada seluruh lah, kepada semua orang kan. So ya kan, sebenarnya Braille tu sebenarnya kalau kau guna Braille, kau lagi tahu mengeja tau sebenarnya. Kalau ikut the real fact ni, kalau kau tak baca Braille, kau just guna voice, kau guna screen reader, kau boleh kau boleh tak tahu macam mana nak mengeja benda tu. If kau baca Braille, kalau macam mana, walaupun dia contraction, kau dah tahu huruf apa dekat situ sebenarnya. Itulah. Walaupun kau guna contraction. Tapi aku pun tak tahu macam mana diorang boleh terumis. Sebab ada beberapa orang kawan kita orang lah yang memang banyak guna Braille yang tak reti mengeja lah. Mungkin sebab diri diorang juga, tapi aku nampak majoriti kepada ramai orang. So bukan majoriti lah, maybe lah segelintir. Macam hari tu kan ada buat yang challenge yang blind banyak typo kan. Tapi benda tu memang fakta. Doa aku pun
dia salah satu sebab jarang membaca lah. Sebab kalau pakai macam Kai cakap tadi, bila pakai voice over, kita dah dengar, kita just dengar perkataan tu. Contoh makan, tapi kita tak tahu. Dia memang cakap makan tapi kita tak tahu macam mana ejaan dia. Tapi kalau kita raba braille tu, memang kita tahu huruf apa yang ada kat situ. Melainkan kalau pakai voice over ni, kau rajin nak eja satu-satu, nak tahu macam mana ejaan dia. Tapi kalau Memang tak lah. memang tak ada lah. So Macam hipopotamus macam kena kau nak satu nak cari ejaan dia. Lah, setakat dengar, setakat faham ayat tu sudahlah. Dan Tapi bagi aku kan, yup. kalau orang yang asal aku dengar balik suara aku Halo? Itulah. Aku pun dengar balik suara kau. Okay, tak apa. Abaikan. Kalau macam orang yang nampak dan tiba-tiba tak nampak ni memang struggle lah. Memang struggle buat braille ni aku rasa. Semua orang Betul. sama tu. Tak Atas kerajinan lah. Atas kerajinan tu yang tu. Kau rajin meraba, dapat lah. Tapi kalau kau malas meraba, habis lah. Tapi sebaik-baiknya kena belajar dan kena tahu dan kena mahirkan braille. Kalau Betul. tak, aku rasa kau memang teruk. Aku rasa aku loser gila bila aku tak tahu apa-apa. Sebab aku tak boleh buat banyak benda aku tak boleh buat. Bila aku nak tulis report pun aku tak berani nak tulis sebab aku takut salah eja. Sebab dah lama aku tinggalkan penulisan. Penulis. Betul. Ya. So satu lagi lah, kalau pasal braille ni bukan setakat orang buta je lah guna untuk pengetahuan semua. Braille pun digunakan oleh orang buta yang pekak bisu. So it's the one way of diorang nak communicate with each other lah dengan orang. Aku rasa one of the icon lah for blind and pekak bisu adalah Helen Keller lah. Okay, maybe ada orang yang tak kenal, tapi dia zaman dulu punya. Tak silap aku dia buta dulu, and then tiba-tiba waktu dia nak teenager tu ataupun nak pergi ke adult tu kot. Okay, kalau aku salah korang boleh kacam aku kat komen. So dia jadi pekak lah. So dia dah hilang dia punya pendengaran. So tapi dia memang one of the icon dalam dunia, orang kata dunia handicap dunia handicap, dunia OKU, yes. So the even handicap lah maksud aku, kurang upaya. So Multiple. yes, multiple handicap. Jadi dalam Eminem pun ada nama Helen Keller untuk pengetahuan korang. So itulah Eminem, Illuminati. Okay, lepas tu jadi kiranya pasal braille, banyak lagi benda-benda yang membantu orang buta. Macam braille, screen reader, dan braille juga ada printer untuk korang. Embosser. Yeah, so mungkin siapa yang lebih tahu pasal embosser ni, aku rasa Kai kot. Embosser. Aku juga kena. Macam nama bulldozer pun ada. Macam mana? Embosser tu dia bapak besar benda tu. Ayolah, dia just apa? Dia macam mesin photostat Dia macam mesin photostat. Tapi dia tak boleh photostat. Tapi dia boleh print je. Dia untuk Emboss, ni kan, kalau nak buat macam apa buku ke apa benda-benda gitu kan. Dia tak kisah kau nak print macam printer lah, tapi dia emboss. Benda tu untuk kuantiti sikit ke banyak ke dia boleh. Ni macam printer lah lebih kurang. Tapi dia timbulkan balik apa tu lah tulisan braille tu. Dia kena guna komputer. Ada komputer dia translate. Tapi kat komputer pun kena ada software dia dulu. Tahu ingat dia punya nama software tu. Daripada tu kau daripada Word kau translate dulu ke pergi ke tempat software tu dulu. Lepas tu software tu baru dia pergi translate ke Embosser. Tak, kiranya Embosser ni murah ke mahal? Mahal. Mahal pada aku, dan dia perlukan servis semua sama macam printer. Biasa. Tapi biasa kebanyakan dia berada dekat tempat-tempat universiti pembelajaran lah. Aku rasa kalau ada orang curi Embosser ni pun, aku rasa yelah dia nak jual pun kat siapa. Tak ada orang. Ya. Boleh senang track. Untuk pengetahuan korang kan, apa nak tekan braille ni dia ada 1, 2, ada 3 lah yang aku tahu lah. Satu dia panggil macam apa nak panggil tu yang pram tu. Braille. Braille. Satu braille kita letak kertas dekat depan tu, and then kita kena tulis lah, maknanya kita kena tap lah. Dia macam typewriter lah cerita. Yang kedua kita ada pocket braille. Braille ni kita boleh bawa ke mana-mana sajalah kan.
Yang ketiga tu lah browser tu Embosser. apa? Bonzer. Embosser. Embosser. Tapi Embosser ni acik. kuanti yang banyak. Tiga tu je lah aku tahu. Ada lagi ke? Ada eh? Ada teknologi yang baru ni, ada braille display. Oh, itu kat phone macam kan. Tahu pula. Itu bukan. braille display tu dia Braille display je lah. Aku lupa. dia Aku macam yang edit dia video besar tu. keyboard. Dia je keyboard, dia braille display ni macam dia besar-besar keyboard aku tak silap. Dia ada apa? Ada 8 button saya aku. Button untuk menaik macam braille. Ada button-button semua. Lepas tu dia ada macam kat atas tu ada 2 line benda timbul-timbul tu, drop braille. Kayaknya function dia Tu untuk kena apa? letak. Input kat komputer kan? Tak. Input ke apa dia? Letak-letak kan? Tak kat atas. Dia macam ada apa? Macam ada 2 line, dia akan timbulkan dot braille kat situ. So kalau timbul apa function? Timbul dia kat apa? Dia apa tulisan yang keluar lah. Macam contoh dia ada banyak function dia sebenarnya. Macam untuk timer, untuk kau bacakan apa, masuk cucuk pendrive kat situ. Kau boleh Kiranya dia braille display ni adalah tempat untuk bacakan braille punya dot lah kan? braille. Tapi kau tak payahlah buat kertas banyak. Kiranya kau just ada macam benda yang besar keyboard tu saja. Biasa aku dengar member dulu, seorang dia betul-betul blind, dia baca untuk kahwin tu macam apa? Lafaz taklik Oh. kan? Lafaz taklik. Dah dia kira baca nak kahwin tu, lagi. Yang nak kahwin kau kan? Kau je kan dah kahwin sini. Tapi aku tak guna benda tu lah. Aku tak guna benda tu. Ada member seorang tu dia totally blind, dia baca lafaz tu menggunakan braille display. Dia macam dia guna soft copy, dia translate ke dalam braille display, dan dia bawa benda tu pergi ke time dia akad nikah. So dia just baca kat situ je lah. Keyboard tu kan? Dia keyboard. dia sebenarnya dia macam screen yang ada timbul. So ada timbul, ya betul. dan dia dalam bentuk kertas ke macam mana? Ataupun bentuk Tak. bentuk keyboard lah. Kira bentuk dia melintang. Macam mana? Dia melintang. Dia senang aku cerita dia dekat atas tu ada line tu. Bila kau tekan arrow atas bawah, dia akan pergi ke line seterusnya. Dia akan pergi ke line yang seterusnya, bukannya okey. Kenapa dia tak buat dalam bentuk tablet siap? Macam dia kan tukar, dia kan macam ni, dia automatic akan tukar atau bila kita tekan arrow macam kita nak line ke bawah, dia akan automatic dot braille tu akan bertukar kepada line seterusnya. Okey. Contoh Macam tulis dekat Microsoft apa tu Microsoft. Keluar dekat skrin, tapi yang ni keluar dekat keyboard tu juga. Macam tu lebih kurang macam tu lah. So kiranya benda tu maybe handy lah, portable kan, macam portable. Tak perlulah kau nak bawa kertas berbanyak-banyak. yes. Yelah, So maybe korang boleh ada dalam 1,000 page kertas braille dalam benda yang agak nipis tu lah. Lebih betul lah, mudah. Macam contoh satu lagi apa yang aku pernah jumpa, orang bawa macam ada seorang member tu dia guna majlis pengacaraan. Dia tak perlulah bawa kertas untuk baca atau cara baca untuk baca anything. If diorang gunakan kertas, suddenly nama bertukar. Nama orang nama VIP bertukar. Takkanlah kau nak kena pergi emboss balik semula ke apa ke? Dia tak rasa macam pelik kan. So macam just edit dekat situ. Dia boleh edit apa semua. Boleh edit. Boleh edit. Dia boleh edit. Dia kata benda tu memang function betul lah. Tapi harga dia pun makan ribu juga. Tu lah. Pasal mana tu? Keyboard macam keyboard komputer. Keyboard Sama komputer. je Bukan keyboard yang alat muzik tu. Oh jangan. Keyboard komputer. Keyboard komputer lah. Mungkin lebih kurang. So kiranya dia lebar. Dia tak apa-apa nak panjang lah. Untuk pengetahuan korang lah. Siapa yang tak tahu keyboard tu apa. Okay. So kalau korang tak tahu keyboard tu apa, aku rasa aku tak tahu nak cakap korang. Korang hidup dengan telefon korang je lah. Apa dia, Man? Tak, mana lagi okey macam kau cakap tadi yang lebar tapi tak apa nak panjang tak? Mana lagi okey yang lebar dengan yang panjang? Jauh tu. Jauh tu, Man. Pulau Tedong. Tu lah. Jerong. Mana jauh dah ni. Aku so okay. Tak, macam keyboard lah. Yelah. Jadi okay, Braille ni macam kita cakap tadi, dia ada good and dia punya bad side lah. Dan macam daripada segi apa yang Kai cakap ni, daripada segi future dia, aku boleh nampak future dia macam okay jugalah sebenarnya, to be honest.
kan, daripada segi braille display. Tapi affordable lah bagi korang. Bagi aku macam tu lah. mahal sah. Harga lah kot. Yes. Harga lah. Tapi ikut keperluan lah. Better kau start Ya. dengan kertas dengan pocket frame dulu untuk belajar betul-betul. If kau dah betul-betul mahir, baru kau pergi kat arah situ. Takkan kau dah ambil benda tu. Betul. Itu je sebenarnya. Kau pakai tengok benda lah tu pun tak pandai nak kepentingan apa raba kan. je. Tak guna juga. Tapi daripada segi Kepentingan apa. kalau nak kata lari pada braille display, macam braille display ni function dia untuk korang raba dan korang baca at the same time kan, cakap macam aku dalam betul. gunakan mulut. Okay, so tapi daripada segi lain, braille kertas ni pula kekurangan dia ada banyak macam kita orang cakap tadi, ada dia tak tahan lama kan, senang cerita. Okay. Betul, tak lama. So dia akan Sangat. dia punya timbul-timbul tu, dot-dot tu dia akan tenggelam, Akan lembek. akan Kalau dia lembab. kena kertas lembek. Yelah. So, nak bagi dia aku tahu dah Man mesti nak cakap something. Lembik-lembik ni apa semua dia so Lah, betul. dia akan lembik, and then contraction dia memang banyak, so maybe korang akan confuse sikit awal-awal tu. Tapi kalau korang dah get used to it, aku rasa tak ada masalah. And then satunya, orang normal tak pakai braille. Aku rasa itu lah memang the biggest problem bagi OKU Pelatan. Braille ni tak digunakan untuk orang normal. So kalau kita nak gunakan braille ni, kita hanya gunakan untuk OKU Pelatan lah. Macam aku bagi kat engkau Man kan, kita tak boleh nak bagi kat orang lain, dan orang lain masa aku bukan OKU Pelatan lah. So Okay. Satu lagi, bila aku yang pandang, baik dalam mengumpat kan. Buat orang betul. uh, Kita boleh apa tak? Macam kita boleh buat macam dah secret code untuk kita je yang tahu. Kalau kita nak bagi benda yang apa? yes. Rahsia. Ya macam That's team kan, the macam nak buat point. konspirasi ke apa, kita guna braille je lah kan. Betul buat bagi kat semua orang buta. Orang buta tahu. Yelah, orang buta. So orang buta macam ada macam kongsi gelap lah. Bukan. Pentri gelap bukan kongsi Jangan- gelap. Okay, lepas tu Jangan terkejut lah nanti kalau orang buta boleh buat pemberontakan. dengan menggunakan braille. Tapi yelah, ada juga orang normal yang tahu braille ni kan. So macam even translator, interpreter for Pekat Bisu pun tahu juga kan. Tahu juga sikit-sikit pasal diorang ada belajar juga braille ni. Aku rasa dalam subjek diorang, aku tak pasti. Ada ke cikgu-cikgu pendidikan khas? Mungkin boleh betul kan? Ada. So, Ada. ada kan? Sebab kita orang pernah dapat cikgu pendidikan khas yang Pekat Bisu. Yang mengajar Pekat Bisu, okay? Bukan dia yang Pekat Bisu, sorry. So, Tapi one thing lagi pasal braille ni, kalau kau betul-betul nak fokus study dia, kau kena betul-betul. Dan untuk language braille ni sebenarnya, each language berlainan. yes. Satu lagi, like for example, sebab kau speaking ni, kita Jawi, Malay, English lain, even Matematik pun ada. Jepun, matematik lain, Jepun ke negara mana yang menggunakan 8 dot? Aku pun tak apa ingat. Tapi ada Jepun satu tu. atau Cina antara dua tu lah. Yang Ada macam 8 braille dia gunakan 8, dia tak guna 6. Dia tambah lagi 2 bawah. yang tu yang aku masukkan tadi, keyboard yang panjang tu. Yelah, pandai kau cover kan. So, Tapi sama je macam kata yang software yang untuk embosser tu, kau kena apalah macam bila word kau nak masuk ke dalam software tu, kau boleh kena pilih bahasa. Kalau kau tersilap pilih bahasa, dia akan emboss benda yang lain. Tu kena jaga hati-hati kan benda tu, kena bahaya lah. Macam satu lagi, aku respect orang yang mahir braille ni. Nak katakan bila dia usik je braille tu, dia boleh tahu ini bahasa apa. Macam contohlah, macam contoh yang paling ketara yang kita kat Malaysia ni, kita Melayu, English dan Jawi. Kau tak rasa macam dot tu semua sama tau. Tapi bila dia just raba satu line, dia boleh tahu ini tulisan apa. Dan dia tak confuse. Betul. Dan satu lagi macam kalau kertas tu terbalik-balik, dia orang boleh tahu yang ini terbalik ni. Dia pusing balik, ini cara betul.
Orang kata orang lama lah kan. Orang lama. Orang lama dan orang yang belajar braille lah, yang dia betul-betul. Yes. Sebab untuk kita 4 orang ni, bagi aku Masih lagi noob lah. memang noob gila-gila Bocah lah pasal braille. Tak Hmm. erti apa-apa pasal braille. Lepas tu korang semua teruk, tak kata macam tak support braille. Oh, nak kata kita orang teruk pula. Tak teruk. Kata kau macam kata braille susah. Sebenarnya sebab korang semua tak belajar betul-betul. Kan lah, korang semua macam Sebenarnya braille nak transaksi tu. Nak Hmm. transaction daripada nampak ke tak nampak tu ambil masa yang lama, dan untuk adapt benda tu lambat. Sebab Lagi satu. kan kita semua dah tua. lagi satu kena latih kau punya ni ada raya sentuhan yang tu yang paling penting betul. sebenarnya. Betul paling penting. So kena Kau banyakkan ingat- meraba lah. Dia just nak tanya dia, sebab nak meraba ni kan dia perlukan jari yang sensitif kan. Kalau pakai bahagian lain yang lebih sensitif boleh ke? Maksud aku macam tapak tangan ke Kau yang rasa sensitif lah. kau rasa boleh ke tapak tangan kau nak raba braille? Tak Banyak tahu lah, kot. maksudnya mana bahagian yang lebih sensitif ikut mana kalau yang Kalau- lebih sensitif. Kalau kau boleh, kalau kau boleh buat, kau buat. Dia Kalau yang tu kan, dia ikut Right. sendiri. Boleh lah Man. Kalau aku tahu kau nak buat challenge apa tu Man. Kau nak raba guna benda tu. Okay. Sambil baca. Aku rasa mungkin next time kau boleh buat kot. Hei, sampai ke Kan, situ. Aku tak yang aku lebih pernah dengar dia orang sensitif tempat lain tak ada lah, tapi sensitif jari-jari jemari ada lah. Contoh dia- macam Dia ikut Someone- kebiasaan sendiri. guna jari fang tu kan. Jari apa orang panggil Melayu? Jari Jari fang tu. hantu. Dari tengah. Jari Jari hantu. hantu. Setengah guna yang tu. Setengah yang aku pernah jumpa guna jari ni. Jari Maneh? Jari maneh. Maneh pun ada aku pernah jumpa. Ada Weh. setengah guna 2 jari pun ada. 2 tangan. Dua tangan. 2 tangan, 2 jari. Faham tak? 2 tangan macam 2 jari. Macam Tahu. satu guide tau. Satu guide line tu tak nak bagi apa? Terbang tu. Terbang pula dah. Pergi ke Tak nak lain bagi lain. putus. Satu Hmm. lagi untuk rubber. Yang tu style tu. Jenis tu. So alright, next one selain daripada braille, untuk kita pergi ke teknologi orang buta yang seterusnya, maybe ada berkait-kait sikit dengan braille. Aku rasa braille ni memang banyak betul berkait dengan orang buta. Seterusnya kita ada, aku daripada point aku lah, okay, adalah braille watch. And so macam Braille okay. Braille watch. Aku dapat. baru dapat Ada kat. Aku dapat tangkap Tadi ada. Braille watch tu apa. Aku ingat apa fikir benda Braille watch tu. jam braille kan, kiranya dia kau kena raba kan. So banyak juga ada ini bukan boleh kata teknologi lah, braille braille chess. Aku tak tahu kenapa nama dia braille chess sebab tak ada braille pun kat situ. Tapi nama dia braille chess. dia- bukan blind. Bukan, dia braille chess tak silap aku. Tak tahulah orang panggil braille chess tapi aku panggil macam blind chessboard. Aku pun macam braille chessboard So beza sebab dia timbul-timbul kot. dia timbul-timbul lah. Beza dia, benda yang timbul-timbul ni semua dipanggil braille lah. Aku tahu korang tengah fikir benda bukan-bukan sekarang ni. Okay, so next one, apa lagi teknologi yang ada lah untuk orang buta ni selain daripada screen reader. Kita ada braille embosser, kita ada braille Tapi- display. Kalau kau ingat, kalau pasal Braille, dekat handphone, mana orang yang biasa menaip guna Braille, dia boleh type apa? Guna braille Boleh keyboard. type Braille keyboard, betul. Dekat handphone. Tapi memang kalau dah biasa, korang biasa menaip, memang kata laju gila lah dia type. Tak payah guna keyboard Ada satu. orang guna. Ada. Ada. Orang biasa guna lah. Tapi macam kita ni tak lah. Ya. Tapi memang Dia nice gila. Dia baca ke? Dia, macam Tak, kalau tak lah. screen reader tu kan tulis A kan, A. Kalau macam apa contraction semua tu, dia baca lah ikut- semua tu. Ikut language lah. Kayaknya apa yang kau Betul, tulis betul. tu dia keluar jadi perkataan biasa. Dia tulis kata biasa lah. Dia hanya Ke keyboard tu braille. keyboard tu je yang braille. Keyboard tu boleh. Kayaknya ada Tak, enam yes. butang lah Enam Dia 7 dia macam mana dia macam ke dapat? aku pernah on sekali benda tu dekat handphone aku. Pening Tapi tu. memang kata macam kelakar, macam kau pegang apa kiri, dia pegang macam ni, dia pegang kiri kanan. Landscape Macam- kan. Landscape kan. Boleh ataupun kau letak handphone kau dekat bawah, kau letak dalam jari kau dekat atas keyboard boleh juga. Kalau letak je yang aku dengar. Letak boleh. Kayaknya memang kata, tapi tu macam mana orang biasa guna lah akan guna benda tu. So, memang benda tu kayaknya bagi aku memang kau akan type lagi laju lah daripada normal type kau guna keyboard dekat screen. Ya. Dan aku rasa yang Dan
Ya Acik dari tadi dah nak cakap. Okay Acik, je teruskan. Kalau macam kan dia guna keyboard braille tu kan, and then tulisan dekat apa tu kita punya words naik tu kan, naik braille juga ke? Tak. Bentuk tu ke dia Tak, naik tak, A, tak, B, C juga? Naik huruf biasa lah. Naik huruf biasa. Oh, cuma keyboard je lah braille. Just kau type, guna cara kau type guna braille. Macam mana kau type braille, macam tu lah kau type dekat keyboard tu. Yeah. Posisi bahaya jari lah. pun sama. Mungkin daripada Okay, segi efektif kelajuan, aku rasa maybe type guna keyboard biasa lagi laju lah daripada braille keyboard. Aku rasa lah. Aku rasa memang betul. Tak pasti. Masa gitu kan. Kalau yang yang totally blind, mungkin kalau dia pakai yang jenis yang Bluetooth keyboard tu memang akan laju, tapi kalau pakai yang keyboard dekat skrin ni, keyboard Dia biasa kalau lambat. Lambat Nak cari macam- semua. Betul. Macam aku guna keyboard biasa pun aku rasa aku malas nak menaip. Tapi sebabkan aku tak reti nak guna braille keyboard, so aku terpaksa lah bersabar. Betul. Yelah, mungkin sebab braille keyboard ni dia ada contraction dia mencepatkan kan, MEN dia tu kan. Betul. Kalau type kita kena eja satu-satu kan. Ya mana logik juga lah. Kita pun ada singkatan ke? Mana ada? Ingat korang je ada singkatan. Kita orang pun ada. Tak, kita orang tu bukan aku lah. Bukan aku. Okay, aku gurau je. Lin. Tak, Tu aku tak tahu keyboard apa dia pakai. Tahu lead. Lin tu kita orang tak pasti lah. Keyboard apa. Sampai kita orang Lin pun ni. tak. Lin dia punya pening je aku belum baca TU2 kan. TUH2. Dia UH. Aku hang. Aku hang kalau dia macam tak sesuai. Tak apa, kita ambil nak relax sikit, kita clean sikit. Kita kutuk Lin sikit. Tu lah dia. UH aku tak tahu apa maksud dia. Aku tak rasa macam apa je kita guna dalam sembang pakai kata-kata ni. Tu maksud dia tu tau. Tu macam mana kai mana kai tu? Mana kai Mana kau letak kat mana benda tu? Itu kasih kata tu. Itu dia buang huruf tu. Dia bang huruf. Aku rasa nampak comel lah kot kalau buat macam tu. Dia macam anda Walaupun dia comel lah. walaupun tak apa nak. Yalah. Kita akan jauh ni. Ya, tak apa Lin, sorry Lin. Okay, saja je. So, braille watch tadi. Aku tak tahu pasal braille watch. braille watch ni benda yang boleh diraba kan? Jam yang diraba kan? Jam yang sana aku nak cakap jam tu dia terbuka kan? Aku rasa Kai ada buat video. Ya? Aku nak raba atas tu, tapi aku pernah dengar pasal benda tu. Dia boleh buka, dia raba jarum. Lepas tu nombor-nombor dia pun dalam dot-dot bil lah. Betul? Tak, Dia bukan. jarum. Dia dalam bentuk jarum. Dia yang ada titik dia. Aku ingat. Dia ada dua. Dia ada analog dengan digital. Bukan. Analog ada digital. Selaku analog ada digital ada. Betul. Aku pun tak Yang ingat. digital tu dia timbul ni lah. Macam biasa lah. Titik. So Macam- banyak lagi benda orang buta yang kita tak tahu. So kalau korang ada nak tambah, mungkin korang boleh komen lah kat bawah ni So tapi apa yang Kai ada tunjuk aku ada tengok kat YouTube itu yang dia boleh dibuka. Dia macam, kau tahu tak jam yang loket yang boleh letak dekat loket lama. macam loket tu, kau buka ada gambar dia macam tu. Kau buka and then korang raba kat situ. Itu apa yang aku tengok Macam kat Conan. aku tengok dekat video YouTube tu lah. Aku tak pasti harga dia berapa. Mungkin Kai tahu kot. Mahal kat tu. Hotel lebih. Yang loket tu aku tak ingat. Tapi kalau yang jam tangan tu 1 lebih ada. So 1 lebih mahal tu dia sekali dengan, aku ada 2 lah. Dia boleh yang tekan, ada suara-suara dengan kau boleh buka. Kau buka boleh raba lah. Dia ada ada jarum jam dengan jarum minit je. Jarum sangat tak ada. itu yang aku masuk kan, jam yang boleh raba. Tapi kalau talking watch tu aku rasa bukan braille. Dia kira braille juga ke? Tak tahu. Talking dia Talking. cakap je tu. Dia Talking. banyak cakap je caloman. Itulah memang Itulah. Dan cakap boleh mengapu. Talking man. tu. Mungkin kalau Painter Gelap ada nak buat jam nanti, mungkin guna suara Lokman lah. Tak nak beli. Tak sedap caloman. Mungkin korang boleh pilih lah korang nak edition yang mana. Weish, gila siap. So Bila dia punya pitch kan. kita tukar pitch dia. Ada 14 jenis lah variation. Okay, 14 jenis
Aku dah boleh Tinggi 14. sister. Okay, so aku rasa banyak so Adib lah kot kan. Adib punya trademark dia memang paling bongok sekali. Okay. Dia macam Waze kan ada banyak suara kan. Betul, text Oh, to boleh speech tukar kan. suara. Silap, aku rasa Ya. daripada text to speech pun ada banyak juga jenis sekarang. Macam aku rasa yang banyak yang orang rasa macam wow. Sekarang ni ada yang text to speech Amira yang bahasa Melayu. Mira. Yang Singaporean. Yeah. So kita orang ada Maaf, guna kita orang ada guna Amira dalam short film tanggungjawab tu. Oh. Dalam video short film tanggungjawab tu kita orang tak menang. So mana kau gunakan Amira tu? Tak, masa aku bagian waktu si Fahmi tu nak apa? Nak telefon. nak Ya, tu jangan betul spoiler. Okay, so hello. Screen reader, NVDA, JAWS. Yes. Ya, screen dia tu standard lah kan. Aku rasa screen dia pun ramai dah orang tahu. Sorry doh. Aku nak Windows ada update baru tau. Tapi aku dah blank dah nak guna. Ui, serius doh. Windows punya update yang baru ni aku rasa pelik gila. So Aku jadi jam. dia macam mana? Dia ada tambah juga. Kalau untuk orang-orang macam magnifier, tu pun membantu orang buta, bukan orang buta lah. Okay, you penglihatan. Orang buta yang separuh buta macam aku. Dan yang untuk Windows yang baru ni, magnifier dia ada shortcut di mana sambil kau guna magnifier ni dan kau tekan ada key ni dan kalau tekan guna mouse dia akan bacakan menggunakan narrator, which is quite interesting, tapi aku tak gunakan lah. Dan aku rasa agak annoying lah. Aku tak tahu macam nak off benda tu. Aku selalu tekan. So itu daripada segi magnifier pun bantu orang buta juga. Macam CCTV bukannya kamera yang korang duk letak dekat hidden camera, tak dekat hotel lepas tu tengok orang lain ke apa. Bukan CCTV tu. Ini CCTV dia dalam macam mana nak cakap? Macam kamera, macam iPad, macam yes, dia macam handphone. bentuk handphone. Aku tunjuk demo dia macam bentuk phone. Aku ada kat dalam bilik ni. Nak aku bawa turun tunjuk lah. Macam Kai pun ada. Apa? Tak perlu pun Kai nak tunjuk. So ada dah Tapi bentuk yang macam baru- phone ni and then yang baru-baru selalu banyak yang dah ada dah CCTV kamera ni. Kau lain ni man. itulah aku Aku nak tengah memahami. lari. Aku nak lari topik sikit lah. Kalau buat teknologi. Aku tak ke braille lah. Aku ke tongkat lah. Aku ingin nak ada satu teknologi untuk tongkat. Kau ketuk tongkat and then kau boleh pakai macam earpiece something. Dia boleh bagi tahu kau depan kau ada apa tau. Atau macam ada longkang dan sambil dia vibrate tongkat tu. If I not mistaken, benda tu dah ada. If I not mistaken lah. Ada Tapi harga dia mahal kot. sebab Ada dah. benda tu dia pre-order. Ha. So dia agak mahal lah. Agaknya lah, tak tahulah kalau kat Malaysia ada yang develop yang benda yang aku tengok ni. Apa kan dia, apa Icon aku tak ingat tapi benda tu iCan. Ya, Icon so betul lah. Aku nak dengar. Dah ada. dah ada. Cuma tak pastilah macam mana dia punya Ada function dia. reliability dia kan, betul ke tidak kan. Katanya dia boleh detect air kat depan lompak ke ada lompak kan. Dan tak salah aku Nice. spek mata orang buta pun ada. Ada, betul Spek ada. mata yang di mana dia boleh tengok benda apa yang kat depan, dia akan bagi tahu. So that's cool kiranya maybe korang boleh pakai tongkat biasa dan pakai spek mata tu. Tak ada, kalau tongkat yang smart cane ni memang bukan besar lah, dia macam agak besar sikit, dia tak macam tongkat konvensional yang agak batangnya agak kurus. So tapi kalau yang smart cane ni dia agak tebal sikit lah sebab dia nak tak teknologi inside. But spek mata ni aku rasa dia agak stealthy lah kan. Macam agak orang pakai spek mata sendiri lah. Tapi sebenarnya dia tengah tengok muka kau ni kan. Dia dapat dengar daripada tu kan, tengok muka kau macam mana. Dia bagi tahu depan tu ada apa macam tu kan. Yes, lebih kurang lah macam tu. Cuma tu lah macam semua standard barang-barang yang ada untuk OK Pelihatan ni, everything yang bantu agak mahal. Disebabkan diorang tak boleh nak bawa keluar, diorang tak boleh nak buat benda ni mass production kan. Sebab OK Pelihatan tu bukan banyak yang nak beli, bukan banyak pun yang nak guna. So aku pun faham lah kenapa harga dia punya harga dia agak tinggi. Tak macam harga, contoh aku nak bagi contoh macam harga telefon. Aku rasa teknologi kat telefon tu lagi banyak kot, lagi tinggi.
daripada Kalau aku punya list wish aku, benda tu kalau boleh diperbanyakkan nice tu. Jenis tongkat boleh bagi tahu depan ada apa kan. Memang nice gila. Spek tu ke. Betul lah. Membantu lah je. Sangat membantu. Tapi yang kata magnifier yang CCTV yang nampak cakap tu, benda tu pun mahal juga. Betul. Dia untuk baca. Tapi yang aku punya ni Zoomax aku. Nama dia boleh convert pergi ke monitor, guna HDMI, guna ke TV. Kayaknya kau guna kau punya tu magnifier Zoomax tu untuk baca. Kalau skrin kat Zoomax tu tak cukup besar, kau pergilah tengok kat TV. Lagi besar kau nampak. Yeah. Aku tak pasti kalau yang aku pernah tengok yang besar gedabak tau, yang skrin dalam 50 inch kot. Bawah tu. Oh, yang tu. Boleh tak kata itu satu lagi. Itu CCTV juga. Itu CCTV juga, tapi dia ada feature baru, feature yang time tu tak baru kan lah. Benda tu dah lama ada dah. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Kayaknya kau boleh tak kertas, dia boleh scan dan dia boleh baca kau untuk kau sekali. Mampulah. Betul. Dekat situ. Banyak spare-part barang belanja yang saya tahu. Itulah. Boleh Kai adalah antara OKU Pelatihan yang ni lah, yang agak ambil kisah. Macam kita orang yang lain ni macam tak ambil kisah. So tak, benda tu macam menarik, benda baru menarik. Yes. Dan macam tapi nak beli tu lah tak mahu. Kalau CCTV ni pun untuk yang visual impact lah kan, yang low vision. Satu lagi dia ada high contrast, di mana kertas warna putih dia tukarkan jadi hitam, tulisan jadi warna putih. Which is memang cool gila. Tapi bagi aku macam benda tu kadang-kadang tu tak reliable Macam tak berguna sangat pun, tak berguna untuk beli. Sebab all that thing ada kat handphone. Betul. So kiranya macam kamera pun dah cukup membantu sebenarnya. Handphone. Handphone. Lepas tu kau boleh guna app dekat handphone untuk buat benda yang benda-benda tu boleh buat. Tapi cuma macam orbit yang kata pre-display tu, dia tak boleh lah. Tak tahulah future boleh pula handphone yang boleh timbul-timbul. Who knows? Boleh lah. Mungkin iPhone ya, Apple. Okay. Kalau tak Apple Tim Cook kalau tengah ni Tim Cook tolong please. Macam dia tolong buat magnifier satu jari tap. Aku tak faham kenapa tiga jari. So itu kalau pasal iOS versus Android punya function, mungkin kalau tengok dekat podcast iOS versus Android lah, di mana masing-masing ada kelebihan tersendiri lah. So okay, kita dah ada CCTV itu agak kegunaan so ni mungkin apa lagi yang kita ada, mungkin sama ada nak tambah ke, ataupun ada terfikir nak cipta satu benda ke, mungkin kita boleh patent kan, dan kita boleh patent kan. Ada satu benda ni yang macam dulu yang aku pernah join yang NCBM. Aku ni Lokman pergi sekali kot. Yang diorang cuba bina satu alat yang untuk Shopee lah. Kita boleh rasa bentuk benda tu macam mana. Tapi dia tak cukup. Time tu dia just guna satu stick untuk tolak-tolak untuk rasa bentuk tu macam mana. Tapi untuk feature bagi aku rasa tak cukup membantu lah. If dia gunakan glove untuk pegang, itu lagi nice. Itulah, tapi risau orang guna untuk benda bukan-bukan ni, entah apa benda dia. Aku Syah zaman dari tadi. Dia punya otak memang ke situ je. Serius. Ada bila pakai glove kan, bila nak contoh nak raba buah apple kan, dia macam dia akan lain macam bila pakai glove. Tak, tu apa yang aku terfikir, sebab aku macam kau cakap, aku pun ada join waktu tu kan. Tapi time tu yang kita orang guna tu, kita orang guna apa? Macam pen kan. Pen dia tolak, bagi tahu benda ni bentuk macam mana, bergerak. Dia tak masuk. Dia tak boleh tembus benda tu. Benda yang kat dalam gambar tu, tapi dia boleh ikut lilit tepi. Tapi macam kayaknya kau tak boleh nak agak lah kalau kata lilit tepi tu. Macam payah nak bayangkan. Celik kau try ambil pen, lepas tu kau
duk toreh dekat buah apple ke kat apa-apa benda lah kan. Macam tu lah dia punya function. Macam susah sikit lah. So Pasti. aku nak pergi sekejap dekat tongkat tadi, tongkat yang smart key tu. Ni cerita lah, okay, story time lah kan. Okay, story time. So ini cerita pasal waktu dulu aku ada dekat satu tempat ni, tempat orang buta, dan waktu ni diorang mempamerkan smart cane. Okay, ini adalah daripada sebuah university. Aku tak pasti diorang ni kerja kat situ ataupun diorang student kat situ, tapi nampak dah tua. Alright, dan diorang suruh kita orang testimoni smart cane yang aku rasa memang agak hodoh dan agak tak function. Seriously. And testimoni which is tongkat tu, aku nak beritahu korang dia macam siapa yang pernah tengok cerita Star Wars, dia macam lightsaber tau. Memang warna dia memang warna, tak salah aku warna hitam kot memang, which is weird. And then dia ada beberapa butang nak tekan untuk berbunyi dan untuk lampu. Dan itu je lah function dia. Dan dia pun dapat detect benda, cuma tak apa nak efektif sangat. Dan waktu tu diorang suruh kita buat video testimoni. Untuk kenapa dia nak buat video testimoni tu, dan video testimoni tu pun dia kena suruh kita cakap benda yang baik-baik pasal smart cane ni. Antara sebab kenapa dia nak buat video testimoni ni, sebab dia nak dapatkan dana lah. Okay, which is understandable. Tapi bila ada seorang lelaki ni veteran, lelaki veteran okay Belatan lah, dia macam tak setuju, dia tak suka, dia memang nak cakap buruk je pasal tongkat tu. And then si orang ni marah, which is macam memaksa. Which is bagi nampak. Sebab apa dia cakap gitu? Sebab memang, siapa yang cakap? Yang mana? Yang Pak Long tu. Haji tu. Yang veteran tu? Veteran tu. Veteran tu cakap sebab dia memang, dia jenis yang baru blind. And then dia pun nak menggunakan tongkat tu dengan sebaik yang mungkin. Dia nak beli. Tapi dia rasa macam tongkat ni tak ada function. And orang yang nak buat tongkat tu macam memaksa untuk dapatkan dana. So aku agak rasa suspicious juga waktu tu. Aku tak tahulah apa yang sama ada tongkat tu kat mana sekarang. Tapi benda ni like 4 years ago. Dan 4 tahun yang lalu. Aku tak pasti sekarang ni, aku tak rasa tongkat tu dah ada kat mana-mana. Mungkin dia tak dapat dana ke apa ke. And then kalau dia dapat dana pun, ke mana dana tu pergi kan? Aku tak tahu. So aku bukan nak suspicious kat diorang. Tapi apa yang diorang cuba nak develop tu, which is a good thing for us. Tapi maybe diorang nak take advantage, aku tak tahu lah, who knows, right? So nak tahu sebenarnya apa yang bila kau cerita pasal benda tu, satu je benda yang developer, benda orang yang nak buat untuk kita tau. Sebenarnya satu je masalah dia orang. Diorang fikir dari segi tempat diorang tau, yang baik untuk kita. Tapi diorang tak tanya kita pun apa benda yang terbaik untuk kita. Itu je sebenarnya silap. Bila silap macam tu, itu yang jadi macam tu. Dia rasa macam orang buta patut ada ni. Tapi dia tak pernah tanya. Dia lebih kepada teori, tapi dia tak pandang praktikal orang tu. Betul. Aku kan, kalau wishlist aku kan, kalau aku tertarik yang kau cakap tadi, kalau boleh reka something kan, aku teringin tu nak ada satu spek lah. Aku better spek untuk orang yang rabu malam tau. Means waktu malam tu hang boleh nampak vision, nampak night vision ataupun hang nampak hitam putih pun jadi tapi dalam bentuk yang terang lah. Ada longkang, ada bonggol, ada tiang, segala mak nenek tu kan. Tapi tu lah mungkin yang macam kau dah minta tu, teknologi tu maybe agak susah sikit lah kan. Itu je problem yang terjadi sebenarnya dekat dunia ni lah kalau kata. Tak tahulah kalau kata dunia atau Malaysia. Tapi problem dia benda macam tu lah. Macam contoh orang tu dia nak cipta yang macam kata contoh tongkat smart can tu kan. Tapi dia tak tanya pun kita benda apa yang macam mana sesuai ke apa ke. Dia jangan buat ikut suka dia orang je. Yes. Dan aku at the end kita tak guna. Betul. Dan tongkat tu pun tongkat tu sepatutnya tak boleh besar tongkat kan. Gila besar macam kau nak buat pedang siap. Sarung pedang. Pedang kan. Besar betul lu. Aku dengar Lokman gelak tadi, so korang boleh faham apa yang dia cuba fikirkan. So tongkat ni sepatutnya dia jadi ringan dan senang nak dibawa. Tongkat yang waktu aku try tu, smart can tu, dia tak macam mana bila kau nak angkat tu rasa agak berat kat ujung tu. Tapi
So yang semakin tu dia tak perlu angkat kot. Dia just kulit-kulit seret-seret macam tu sebab dia punya macam ada roda kat Iyalah, bawah. tapi the Hmm. main point dia, kalau benda tu dah rasa berat, korang takkan korang jalan 5 minit je. Biasa orang buta ni jalan Mhm. 1 hari suntuk. Takkan kau nak bawa tu. Kau angkat 1 hari suntuk, takkan lengur tangan kau. Yelah, betul lah. Semakin yang aku try tu dia bukan jenis roller lah. Dia jenis yang Ya. yang untuk korang tak Kan sekali lagi. So tu tongkat semakin lah daripada segi semakin. So daripada mungkin kita boleh pergi ke topik apa benda lah teknologi yang korang apa benda yang dapat menyenangkan orang buta in near future kan. So aku nak tambah satu benda ni, maybe aku tak aku tengok cerita Hindustan, cerita apa Darkan ke tajuk dia Blindly, maybe kalau search lah Blindly Hindustan. Dia cerita pasal orang normal yang menyamar jadi orang buta, tapi aku nak ketengahkan kat sini, dekat India ni dia ada Autobot. Autobot ni kiranya macam sighted guide yang korang boleh bayar, macam korang boleh ambil. Cerita Bobo Boy tu. Ha? Bukan Bukan Bobo Boy. bukan Bukan. yang macam Transformer ke apa, nama dia Autobot. Bukan Autobot. Yang Untuk Ojobot. aku baca subtitle dia tulis tu Autobot lah. Aku tak tahu lah apa benda kan. So senang cerita dia sighted guide untuk bawa orang buta lah untuk pergi ke mana-mana dengan harga yang tertentu lah. So macam setahu aku zaman kerajaan yang dulu ada cuba nak buat satu app kan, tak tahu zaman yang kerajaan dulu ke kerajaan yang mana, tapi dia ada cuba nak buat satu app untuk untuk OKU Pelatan untuk bawa ni lah dibawa oleh orang Autobot. lain. Autobot, aku panggil Autobot lah. So Ya. aku rasa benda tu dah ada orang nak develop, cuma sampai sekarang tak ada lah. Mungkin sebab COVID ke apa, tak tahulah kan. Tapi aku rasa benda tu Yang macam macam setakat ni aku pernah dengar dia yang untuk tolong baca kan ada lah kat Malaysia. App siapa entah. Itu masuk. Sing AI kan. Be My Eyes. Tapi kan kat Malaysia, itu dekat luar negara. Dia whole world. international. Baca Be My kan? Eyes. Maksudnya macam mana tu? Macam Macam upah orang lah untuk tolong baca. Tapi bayar. yang macam tak bayar. Aku dah guna benda tu dulu. Apps Oh, ya. Be My Eyes. Yang cari baju Cari baju ke tak jangan. yang Be My Eyes tu, kau just download app tu dekat kat kau punya phone. Lepas tu dia akan connect dengan volunteer daripada tak kisah daripada mana, ikut language yang korang guna, pilih. Lepas tu dia akan apa, kau bagi tahu lah tolong apa. Aku pernah guna dulu time aku pergi program masuk hotel kan, lepas tu macam aku tak jumpa ada program apa persatuan. Aku masuk hotel tu dengan lelaki. Dua buta, tak nampak nak baca. Tak tahu macam mana nak on aircon. Mana kata dia on video call lah. Video call lah. Tapi dia tak tunjuk muka kau dan dia guna kamera belakang lah, back kamera. Muka kau tak nampak lah. Mana kata kau tunjuk apa remote tu and then dia bacakan lah. Okay, sini apa. Tak, kau just borak lah dengan dia. Macam mana? Anything can I help you? Macam kalau tu kau tiba kau dapat orang Melayu ke orang Indon ke, dia still cakap Melayu, kau cakap Melayu. Kalau tak, kau cakap lah English. Boleh borak lah dengan dia. Borak lah macam macam Nimesh lah. Tanya lah dia apa yang kau nak. Apa yang kau nak nak tolong. Apa yang kau nak dia tolong. Sekali tu aku pernah yang guna aircon tu, aku pernah tak tolong dia untuk benda tu. Kena bayar ke apa tu? Tak. Tarik Guna apps tu. Just free online je. Apps tu. Lepas tu satu lagi aku pernah guna baca ubat. Tengok ni ubat apa, expired date bila. Lepas tu dia suruh naikkan ke atas sikit. Lepas tu pusing. Kata kalau ada dia tolong lah, kalau tak ada cari orang lain. Itulah. Kira kalau kau sorang-sorang lah. Apa nama apps tu kalau kau boleh share ke orang lain ke? Orang buta Be dengan My Eyes. AJ lah. Kita tak BE. BEMYEYE. Yeah, so jadilah sebab- mata.
Saya tu. Dia Tapi lambat saya. bila aku follow developer dia, developer dia orang buta. Yeah. Dia tahu apa yang dia nak. So macam bila aku tengok video dekat YouTube sekali tu, aku macam nak tergelak pada juga bila dia kata dia partially blind. Then bila dia kata sorry lah, kata saya tahu depan sini ramai orang, tapi saya tak nampak kamu semua. Saya nampak orang depan saya je, sikit orang. Sebab mata dia glukoma dan dia nampak tengah-tengah je. Lepas tu orang semua gelak. Macam rasa dia macam saja nak share pengalaman dia. Tapi memang dia nice lah. Dia buat benda tu mungkin berguna. Buat ada satu idea tu. Kalau tengok bola minta tolong ni boleh? Passing kat siapa. Bam. Nama pula akan nak on benda tu. Nak kena hafal player lagi. Tapi kalau Loman saya yang pasal kau tahu kau dapat ke tak yang bola yang apa? Ice on the ball tu. Ada apa benda. Betul lah, Ice on the ball. Aku tak pernah try benda tu. Memang tak kena bayar apa kan? Memang free of charge lah. Internet lah. Ada lain internet. Video call. Kalau internet nak dapatkan benda tu mudah tak? Macam apa volunteer tu? Kau kena dia take time lah. Kalau ada orang yang online dia kejap je. Kalau tak ada lama sikit. Dia macam kau kena queue lah dalam 3 minit. Okay. Alah macam match. Mac kau kena tanya Kai legend. Tapi satu lagi apps yang rasa macam function yang aku jumpa kat handphone satu gini Sing AI ke? Aku tak ingat nama dia macam mana. Ejaan dia. Dia apa, nyanyi ke macam mana? SEEING ke? Sing AI. Aku tak ingat macam je dia. SEENG aku tak ingat macam je dia. SEEING. Sing. Dia Sing lebih Kai. kurang Okay, let's go. dia macam dia function dia macam dia ada banyak kategori. Macam short tag. Kalau kamera kau kat short tag, kau je letaklah short tag. Dia akan baca lah short tag yang ada tu. Kalau dokumen, kau just snap ke dokumen tu, dia bacakan full dokumen. Macam contoh ada produk, kau scan barcode dia bagi tahu produk tu produk apa. Ada. Itu pun free jugalah kiranya. Free juga. Dan Lepas tu satu game menarik dia kan, kalau untuk lightning. Kalau cahaya lampu. Lighting. Lightning pula. Lightning kilat. Bobo boy kau dari tadi bobo boy ni kan? Tu lah. lighting. Kalau dia ada bunyi dia, kalau waktu terang dia bunyi, ada tune dia nak bunyi dia. Gelap macam mana. Lepas tu dia boleh bacakan colour. Pilih baju kan. Boleh pilih baju. Ya, aku ingat kau dah tembak Kai tadi man. Aduh, kau tembak aku pula man. Tak ada. Tak, baju colour apa. Letaklah kamera tu kat depan. Bila colour, dia tak care. Kalau lighting tu untuk apa dia function? Nak tahu siang ke malam macam tu? Nak tahu lampu kau nyala tidak? Contoh kalau dia bunyi apa? Ya dah, kalau kau gelap, dia tak bunyi lah. Dia detect lah kiranya. Kalau nak tengok baju kau warna apa. Dia fully komputer lah kan? Fully komputer. Itu fully komputer. So kiranya kalau nak check baju kau warna apa kan, kulit kau warna apa. Menarik. Tapi kalau yang apa tu macam cerita Hindustan tu, itu lagi nice tu. Apa kau buat tu? Sebab aku rasa yang apa benda yang aku cuba nak usulkan ni pun bukannya membantu OKU pelihatan sajalah. Mungkin dapat bantu OKU fizikal yang membawa wheelchair kan. Ataupun even orang normal sekalipun, maybe dia orang nak someone yang untuk tolong bawa something ke barang ke. Betul. Last apa pernah buat benda tu, tapi kan ada training dulu ke lama baru dapat benda tu. So sekarang ni ada lah kayaknya tapi tak tahulah benda tu berjalan ke tidak, tapi memang ada dia nak buat dulu. Tapi macam dia step dia panjang untuk buat benda tu. Orang yang dia lantik tu pun bukannya sebarang orang boleh buat. Kena ada knowledge juga lah. Knowledge. Satu untuk keselamatan juga, takkan siapa boleh tolong bawa kan. Pencuri berompak bawa kau. Aku rasa tak ada masalah kalau orang yang freelance kan. Contoh macam Grab Car pun dah ambil masa sikit untuk dia orang interview semua. And kalau nak ikutkan Grab Car pun boleh je nak colek, okay? Nak colek, nak rompak kau kan. Tapi why e-hailing is like a very common thing right now kan. And then kalau nak ikutkan Autobot ni kalau buat macam mana?
benda ni aku rasa Tak ada. untuk lelaki okey lah, tapi untuk perempuan maybe dia takut-takut juga kot kan. Mungkin dia Maybe boleh lah, dia volunteer boleh. perempuan. Boleh. Yes, Ah. betul. So, Salah sebab satu option macam- dia tu lah. Dia- Perempuan Salah. lelaki. Mungkin dia boleh filter lah. Aku Ya, dia boleh. takut. Itu league match lagi tu. So maybe kalau aku rasa app yang aku cuba nak sampaikan ni kan, mungkin boleh pergi jauh lah, macam untuk Lokman untuk tengok bola kan, mungkin boleh juga kan. So dia macam maybe kau boleh kena tulis lah deal lah. notes. Kalau ada orang nak terima lah, tak ada dia ya kau kena reject lah. Sendiri lah. Kayak movie kan. Tapi kiranya macam yang tu, aku yang tu untuk ni ke, yang apa, yang boleh jaga orang terlantar semua tu kan. Yes. And then kita bayar ada. maybe per hour ke, per 30 minutes ke, per 15 minutes ke. Aku rasa mustahil lah per 50 minutes kan, per 30 minutes lah kan. Tapi just sharing lah. Apps tu dia tak ada yang untuk jaga orang terlantar semua tu, tak ada. Tapi yang untuk yang pernah aku jumpa sebelum ni, satu apps ni yang dia boleh macam dia teman untuk orang tua, perempuan mengandung dengan apa entah, perempuan tua dan perempuan mengandung je lah. Dia satu nama app ni, aku tengok nama app tu apa, dia boleh teman kau pergi klinik ke pergi mana-mana. Tapi kena bayar dengan per hour tu. Berapa ringgit? Mahal gila tu. Serius lah. Serius. Sebab time tu apa? Time tu wife aku kan mengandung. Aku tak boleh nak teman time tu. So aku suruh dia check kat apps tu. Kiranya untuk 4 hours, aku estimate 4 hours, dia charge lebih kurang 80 lebih ke 100 lebih. Ya tu 4 jam. 4 jam. Tapi aku ingatkan apa, orang yang sama tau, ambil teman dengan pergi balik. Semua tu orang berbeza-beza. Mungkin masing-masing Semua. jenis Perempuan je lah. Perempuan je lah. Kiranya macam untuk apa, bila pergi orang lain charge ni. Bila teman per hour orang ni, per hour dia RM20 kot. Dan dia siap ada macam kata ada charge untuk orang tu beli snack, makan ke apa, untuk apa. Charge lain apa? Macam tu lah kalau Grab kan. Wah, ada Ada. Tapi aku tengok app, apa nama app dia. Tapi macam not bad lah harga dia. Aku pun time tu tak mampu. Kalau dah ada perempuan yang untuk perempuan kan, maybe boleh buat untuk OKU Belatan kan. Kenapa orang ramai takut sangat dengan lelaki? Macam lelaki ni jahat sangat kan? Boleh je kot untuk buat untuk OKU Pelihatan kan. Macam kita memang memerlukan kan benda tu. Let's say lah kalau this guy memang memerlukan sighted guy untuk pergi ke bank untuk bawa pergi bank lah, bukannya untuk tulis-tulis kat bank tu, untuk pergi ke bank saja, untuk membawa dia. So itu pun adalah satu benda yang bagus lah kan. Contoh nak pergi ke hospital macam Kai tadi, ada je OKU Pelihatan nak pergi hospital, nak buat appointment. And apa lagi ada banyak tu, aku rasa serius memang boleh pergi jauh lah kalau nak buat tu kan. Tapi kalau kata aku bangkang, kau boleh tak? Tak apa tu, silakan. Sebab aku rasa benda tu macam kalau kau dah tahu pergi sendiri kan, tapi bila kau sampai di tempat tu, orang kat dalam tu dah sedia bantu. Estimate sendiri lah. Kau ambil untuk ni lah, untuk tolong bawa kan. Untuk bawa on the way. On the way. Mana kalau on the way tu mungkin lah. Yang tu aku bangkang balik tu. Boleh tak? Boleh. Tak semua tempat akan tolong tu ni, jujur cakap. Contoh aku pergi brand aku itulah. Dia ke tempat kot. Tapi kalau kata area tempat aku, memang aku bus center kot. Center okey lah. Dia satu di dalam mall kot. Macam bank apa semua kan. Yalah sebab ATS ke apa kan, orang lain pakat busy kat nak buat hal dia orang. So nak pertolongan tu ada tak ada. Macam tu. Tapi kalau ada benda yang macam Ocobot ni, membantu sangat-sangat tu. Serius. Aku sokong dia yang tu. Okay, mungkin kita boleh pattern kan? Tapi setakat ni Alhamdulillah lah, setakat aku naik ETS apa semua, tolong kalau orang ETS memang dia memang bawa daripada A to Z lah. Macam daripada kau masuk, dia bawa sampai ke tempat duduk. Then macam if kau kena tukar train pun, orang tu datang ambil kau sampai kau duduk tempat kau balik. Bagus. So aku tak fikir apa.
So dia maybe Apa? macam escort ni maybe kalau masuk dalam satu satu tempat yang dah ada facility macam ada orang boleh tolong, maybe that's a very con lah untuk benda ni. Tapi kalau kau keluar dari facility tu, you are on your own man. Korang seorang je siap. Nak jalan-jalan kat taman yes, ni. maybe korang nak pergi boleh tak bawa saya pergi ke pondok ni, jangan nak isap okok ya. Contoh. Ada. Tapi Ha? kalau kau nak bergerak sendiri, sekarang ni handphone dah ada. So kau perlu apa lagi ya? Aku macam rasa macam Yelah tak semua tempat accessible bro. Maksud aku macam ni lah. Macam dia macam pergi supermarket je kan. Nak baca harga apa semua. Nak cepatkan. Contoh nak cepatkan kita punya masa tu. Contoh kalau kau nak pergi supermarket, kau nak kena belek satu-satu. Ni maksud aku untuk yang mata teruk lah ni kan. Yang terang tu yalah. boleh lagi. Contoh macam Han nak tengok harga, nak kena snap gambar, ataupun Han nak kena tanya orang, kak ni berapa? Tanya orang tu nak yang tahu paling brand. malas tu. Nak tahu brand, nak tahu flavor, nak tahu contoh. Nak Tapi tahu aku shout out tu satu tempat ni lah. Pasar Raya ni memang aku respect gila. Apa Aku baru tahu benda ni. Aha. Satu Pasar Raya ni Maidin dekat Lembah Subang ni. Aha. Lembah Subang ke di mana aku tak ingat. Tapi dekat area sini lah. Dia ada customer service tu. Untuk blind. dia tolong semua. Kiranya macam Bayar. tak. Free of charge. Dia- Bayar sendiri dia- lah. Kalau tak beli Dia pun tak tolong apa. Ha? Kalau Tak kita beli apa masuk lah. nak cari ni lah, survey tak jadilah nak beli, so balik. Tak apa. Boleh lah. Kira dia tolong ambilkan barang tu untuk kau ke? Dia akan bagi tahu just macam lorong ni ke macam mana? Dia tolong bawa macam semua. Saya bawa tengok. semua. Macam ocobot tu lah. Yap, betul. Tapi kau kena kau tak kena pergi kat luar, kau kena gerak sendiri lah sampai ke customer service dia. Lepas tu begitu customer service kau nak membantu. Tapi kan, bagi aku kan, kalau ada ocobot ni sekalipun, dia sebenarnya dia tak merugi mana-mana pihak tu sebab yalah. Dia dapat duit, kita dapat kemudahan. Dia macam win-win situation lah. Lepas tu kalau dah habis tu Bagi kita aku boleh lah. review. Bagi 5 star. Bagi 5 star Dan kat situ dia dapat duit, dia dapat pahala kat tu, dan dia banyak knowledge lagi tentang orang buta kan. Yes. Bagus tu. Betul bagus. Dan Boleh bagi ni lah, orang kata peluang pekerjaan. betul, peluang pekerjaan. Maybe ada orang dia tak suka jenis pekerjaan yang maybe bawa kereta ke apa, maybe dia suka yang jalan-jalan kan. Maybe Dia lebih tak prefer tu. sampai ke. Betul. So tapi kerja dengan orang sebab kita nak kerja dengan orang buta, okey belatan, kerja dengan orang, maksudnya itu pun salah satu benda yang susah kan. Sebab Setiap orang tak habit perangai. masing-masing ada kerenah masing-masing. Tapi cuma satu je lah, kalau nak build benda ni kan, kena macam siapa cakap tadi, kena ada macam mana, kena ada satu kelas lah untuk mereka untuk memahami, ada knowledge. Yelah nak tapis-tapis orang yang macam takut lah juga kan. Sekarang Aku apa-apa rasa terjadi. dia standard macam interview lah. Macam Grab Car pun ada interview juga kan. So aku rasa tak ada lesen. So dia kelas pun aku rasa tak perlu buat lama pun sebenarnya. Maybe kelas kerja online pun dah boleh settle lah kan. Bagi tahu apa sikit macam mana nak pegang, nak bawa orang buta jalan, jangan tarik tongkat. Benda tu penting lah bagi aku lah. Betul. Dan tak semestinya kepada OKU Belatan je lah kan. Maybe untuk OKU Fizikal, warga emas, perempuan mengandung pun mungkin boleh juga kan. Even orang yang memerlukan lah. Kiranya orang yang memerlukan bantuan. Sebab ada orang yang sakit dan dia tak ada kat OKU tau. So itu pun satu benda lah nak kena tahu kan. So apa lagi kau nak tambah? Mungkin kau nak tambah apa-apa ke? Sebelum aku nak aku sokong benda ni sebab kadang-kadang kan aku mirror balik dengan diri aku kan. Macam family aku ialah yang nampak dua orang je sekarang ni, ayah aku dengan adik aku kan. Abang aku, mak aku dan aku tak nampak. So let's say one day kalau ayah aku meninggal kan, macam mana nak settle benda-benda ni? Nak pergi bank, nak tulis ni, nak tulis tu. Bagi aku benda ni penting doa cobot ni. Betul. Sangat berguna tu. Tapi dia macam mana bila perasan tempat kedai tempat kau duduk pun kena main peranan tau.
Yes. Yelah. Kalau community tu. Hmm. Itu je sebenarnya point dia. So Sebab bila kau duduk kat tempat yang okey, semua benda tu jauh okey. So, kadang-kadang kalau tempat tu okey, mungkin tak perlukan pun apa benda Autobot ni. Sebab community tu dah boleh tolong kan. tapi kadang-kadang benda macam tu akan ada kat tempat yang okey dulu. Cuma okay. kat sini kadang-kadang bukan semua orang OKU tu macam mana berani untuk excuse me, boleh tolong ni lah. Ni Dan introvert. tak semua orang dan tak semua orang yang di excuse me, can I help you tu yalah, tak semestinya dia akan tengok hang boleh tolong. Tak semestinya macam tu tu. Dia sebenarnya macam ni lah. Sama ada korang muka okey ke tak okey untuk minta tolong, dan korang rasa orang tu akan ikhlas ke tidak untuk tolong korang, ataupun dia terpaksa untuk tolong korang. Ataupun better korang ada win-win situation di mana korang bayar dia dan kau pun dapat kepuasan korang lah. Which is dia tolong lah kau pergi ke mana-mana. Okay. Bukannya macam aku bukannya nak cakap macam aplikasi Sugarbook tu apa, bukan no. So bukan macam tu lah, tapi dia lebih kurang macam tu. So di mana tapi ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan. Di mana kau bagi duit tapi dia tolong kau. Mungkin korang boleh guna Sugarbook punya website ke? Korang jadi sugar daddy. Okay, tak apa, kita korang dapat pahala kot. Daripada korang buat dosa. Kan? Okay. Boleh dah judge ni. Okay. Alright, so sekarang ni pun dah lebih lah. Sekarang ni dah 1 jam lebih dah sebenarnya kita dah dalam podcast ni. So better aku tutupkan dulu lah. So sampai di sini saja dulu kita punya Korea Podcast. So kita nak minta maaf lah kalau kita ada tersilap kata, tersilap cakap, tersilap cara. Jadi apa-apa pun korang boleh pergi ke social media kita orang. Kita orang ada Facebook, Instagram. Korang tekan butang follow, korang tekan butang like, korang tekan butang follow, dan jangan lupa korang subscribe Pantry Club. So kalau korang suka video ni, korang tekan butang like. Kalau korang tak suka, korang boleh tekan butang dislike. Dan jangan lupa juga untuk komen apa benda cadangan korang, ataupun korang nak kecam kita orang ke, nak kutuk kita orang ke kan. Boleh je komen je kat bawah siapa nama yang korang nak kecam, atau apa-apa konten yang korang nak cadangkan kat kita orang lah. Alright, so sampai di sini saja. Pantry Club, bukan Kongsi Club. Assalamualaikum. Salam.